Rancangan ini dibawakan kepada anda dengan kerjasama Affin Bank dan Affin Islamic. Para penonton setia, terimalah Tauqih Fulus anda, FBR. Sejahtera kepada semua penonton. Ya, terima kasih banyak-banyak. Kembali menonton Fulus untuk episod yang terbaru dan silakan duduk kepada semua penonton di studio. Sebelum saya memulakan hari ini, saya rasa macam mood nak nyanyi sikit, boleh ah? Farid eh? Boleh. 30 sen tepukan kepada 30 sen semua. Sen. Okey, nyanyi lagu ni, lagu lama ni. Rukun Islam. Teng 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 teng. Rukun Islam 5 perkara, marilah kita mengerjakannya. Okey. Sekarang ni itu intro baru. Saya nak tanya ni. Kalau memberi zakat, rukun yang keberapa? Zakat. Cepat tunjuk isyarat. Yang pertama, kedua, ketiga. Lambat. Okey. Sambung. Keempat, fitrah dan memberi zakat. Sekantang beras pula disukat. Tanda Islam semua bersahabat. Allah akan memberi berkat. Tepukan kepada 30 sen. Itu dia, kita akan memperkatakan tentang rukun Islam yang keempat, iaitu zakat. Dan kita akan bersama dengan ahli panel kita selepas ini. Terus menonton Fulus. Zakat merupakan tajuk kita pada hari ini. Jadi kita nak tanya saudara Farid kita, bila kali terakhir membayar zakat? Belum puasa. Bulan puasa sebelum raya. Selepas itu kita tunggu bulan puasa yang akan datang. Yes, bulan puasa ni. Oh, selain daripada itu, ada tak waktu-waktu lain yang awak bayar? Okey, itu yang kita nak tahu sebenarnya ya. Yeah, Saudara betul. Farid. Yes. Okey, adakah gaji kita itu perlu diberikan zakat atau sebagainya? Kita akan menjemput sekarang ini Encik ataupun Ustaz Ahmad Husni bin Abdul Rahman, Eksekutif Kanan Unit Dakwah Pusat Pengurusan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Tepukan kepada Ustaz. Okey. Baiklah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Apa khabar? wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, seperti yang kita perkatakan tadi, zakat merupakan rukun Islam yang keempat, betul Ustaz? Ya, boleh lah. Berpandukan Berpandukan lagu Piramli tu pada nombor 4. memang itu cara nak mengingat. Jadi Ustaz, boleh nyanyi lagu tu? Suara tak apa nanti FBI tak boleh share makan. Oh, okey. Better jangan nyanyi. Tapi better sekarang ni, jangan sekarang ni zakat merupakan satu unsur yang sangat penting. Ya, Seperti Abang Farid kita tadi, Ya. dia membayar setiap bulan puasa. Apakah jenis zakat itu? Okey, pertama sekali terima kasih pada saudara FBI, tamu yang ada di studio, tamu-tamu di rumah. Pertama sekali bila kita sebut tentang zakat ni, dia sebenarnya memang ramai orang beranggapan dia hanya ada pada bulan puasa sahaja. Datang bulan puasa setahun sekali, itulah zakat yang dibayar. Padahal itu hanya satu bahagian yang dipanggil zakat fitrah ataupun zakat badan.
itu hak badan kita sahaja. Yang ini setiap individu, dia tak kira sama ada dia itu apa jua keadaan dia, tua, miskin, kaya ataupun sebagainya, dia kena bayar atas membebaskan diri dia. Itu zakat fitrah. Tetapi ada satu part lagi yang paling besar sekali, yang kalau tak ditunaikan yang ni yang berat tu. Yang ini bukan bulan puasa lah. Bukan bulan puasa semata-mata. Dengar Farid baik-baik ni. Dia ada haul dia ataupun timing dia. Setahun sekali akan tiba masanya untuk kita membayar zakat daripada harta-harta kita yang lain. Disebut zakat amwal. Kategori harta tu macam mana pula Ustaz? Okey, dia banyak harta. Jadi kalau kita sebut tentang harta zakat yang klasik lah. Kita kata klasik, pertama sekali kita katakan zakat daripada emas dan perak. Itu yang klasik. Jadi emas dan perak ni pergilah kepada hari ni kita kata duit, simpanan dan seumpamanya itu. Kemudian zakat ternakan, zakat perniagaan, kemudian zakat tanaman-tanaman. Kemudian hari ini dia ada zakat dalam bentuk yang agak kita kata dinamik. Banyaklah. Antaranya kita ada zakat saham. Orang dah main saham sekarang ni. Kemudian kita ada zakat KWSP. Itu yang terbarulah. Maknanya produk-produk terkini yang mana produk-produk itu berada dalam pasaran sama ada dia mewakili simpanan manusia ataupun dia mewakili pelaburan, maka semua itu akan dizakatkan. Bermakna dekat sini apa saja yang mendatangkan sumber pendapatan kita kepada kita perlu zakatkan. Kita perlu zakatkan. Sebab itu kalau kita memahami tentang konsep zakat ni sebenarnya manusia itu bab kata Imam ataupun bab kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, kamu kena bekerja dengan niat kamu nak keluarkan zakat atas duit yang kamu dapat, imbalan daripada kamu kerja. Sebab tu kita nak kena ada kesungguhan lah untuk kita nak bayar zakat tu. Okey, apa tujuan utama zakat ni sebenarnya Ustaz? Okey, yang paling utama sekali, pertama sekali zakat ni bab kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kamu ambillah wahai Muhammad, ambillah akan zakat daripada harta-harta mereka, tujuannya untuk menyucikan dan membersihkan mereka. Pertama sekali nak sucikan diri kita daripada sifat bakhil dan pemilikan yang rasa kita ni ada full ownership dekat atas harta kita. Cakap orang putih lah pula kan. It's okay, no problem. Nombor dua, kita nak sucikan harta. Ya, betul. Okey, kita akan bertanya banyak lagi kepada Ustaz dan juga tetamu. Kita seorang artis, tapi sekarang ni kita nak dengar dulu pendapat orang ramai tentang zakat. Mereka ni betul-betul faham ataupun tidak. Silakan. Okay, zakat ni dia wajib bagi yang mampu dan dia salah satu rukun dalam Islam. Zakat adalah zakat harta, zakat pendapatan, zakat emas. Okey, mana cukup dia punya syarat, panggil dia punya separuh orang kata dia panggil haul dia kan. Okey, cukup syarat dia, perlu kita keluarkan zakat. Zakat itu adalah perkara yang wajib bagi orang yang berkemampuan untuk membayarnya lah. Ya, ada yang jelas, ada yang kabur tentang zakat ini. Itulah yang kita nak bersama dengan Ustaz Ahmad Husni. Banyak lagi persoalannya sebentar saja lagi. Tapi kita berehat dulu dan kembali dalam Fulus. Setiap dari kita punya cita-cita dari saat kita dilahirkan. Umpama kanvas putih, bagaimana cara hidup kita dicorakkan? Namun, hidup bukan sekadar cita-cita, tetapi bagaimana kita mengekalkannya. Mari kita corakkan kanvas putih itu bersama. Demi masa hadapan yang gemilang, kami teguh bersama anda. Mengiringi setiap langkah dan cita-cita dalam kehidupan yang bersyariat. Affin Islamic, perbankan tanpa batasan. Pelekat mangga berkualiti tinggi. Selesa dipakai orang di mana-mana dan ke mana saja. Bangga bersarung mangga. Makan tak sihat.
Sakit mak ni kalau diikutkan sangat nanti lagi teruk. Lagipun Nisa kan dah tolong mak buat kerja macam-macam kerja Nisa dah buat. Atlia ni sudi tak nak jadi menantu anti? Haikal curi duit dia sebab tu datang sini cari Haikal kan? Kak, tak Kak. Kata tak ada kawan kat Malaysia lagi. Maklumlah, 5 tahun kat London. Ada bah, baru jumpa. Ya. Lagi perempuan? Dua-dua. Astaghfirullahalazim. Anak Datuk Mansur, dah tenis. Oh, okey. Atlia okey. Apa yang okey? Terima kasih kerana sedia menonton Fulus dan bersama dengan kita yang berbahagia Ustaz Ahmad Husni bin Abdul Rahman, Eksekutif Kanan Unit Dakwah PPZ MAIWP, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan hari ini kita memperkatakan soal zakat. Tetapi sebelum itu kita ingin mengalu-alukan tetamu kita yang seterusnya, iaitu penyanyi yang tidak asing lagi daripada zaman sekolah. Saya sangat terpesona dengan suaranya. Sudah pastinya Kak Nora kita. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Akak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akak ni dia punya rahsia dia, saya tak tahu nak cakap apalah. Dari zaman sekolah sampai sekarang tu, muka dia macam tu juga kan. Sentiasa manis berseri-seri. Apa rahsianya? Rahsia tak ada cakap lah. Ya. Tak ada. Tak ada rahsia bagi saya. Segala benda tu datang daripada dalam. So kalau kita happy lah. Kalau kita cuba tanya kita marah, muka kita macam mana. Jadi kena selalu happy. Ya, tapi kalau tengok muka Kak Nora tenang sentiasa kan. Alhamdulillah. Dari zaman di simpangan dilema dulu. Dan Kak Nora kita dah tanya, sekarang ni memang sibuk dengan bisnes sendiri kan. So bisnes ini pun sebenarnya kalau sumber pendapatan itu perlu dizakatkan. Betul. So jadi macam mana Kak Nora mengamalkannya? Memang kalau kita amalkanlah setiap zakat tu pun banyak jenis kan, zakat perniagaan, zakat harta, zakat emas dan sebagainya. So apa yang kita ada, kita buatlah. Kalau macam saya tak ada emas pun, jadi macam mana saya nak zakat dengan emas kan? Jadi kalau dari segi harta ataupun simpanan kita tu yang lebih, dia ada syarat-syarat dia kan, dan cukup nisab dan juga cukup. Tapi macam wanita suka dengan barangan kemas, mesti dalam seumur hidup pernah beli kan? Tapi saya ni berlain nasib. Memang saya orang Kelantan, tapi saya tak suka wang kemas. Tak apa-apa. Untung suami saya. Gapok mu. Tapi benar ataupun tidak Ustaz? Barang kemas yang dipakai oleh wanita itu pun perlu dizakatkan? Okey. Bila kita sebut tentang barang kemas wanita, dia sebenarnya ada satu had yang menyebabkan kalau had itu lebih, pada asasnya barang kemas itu tak kena zakat. Sebab dia dianggap sebagai satu pemakaian. Benda yang kita pakai tak kena zakat. Tetapi kata Imam Nawawi dalam satu pandangan beliau, apabila benda itu sudah dilihat terlalu berlebihan, maknanya melebihi kadar kebiasaan masyarakat sehingga menyebabkan orang lain tengok, kau pakai barang kemas bukan main banyak, duit orang miskin tak makan tak apa pula. Maknanya macam tak balance dari sudut masyarakat. Maka di situ para ulama memutuskan bahawasanya sekiranya emas yang dipakai melebihi kadar pemakaian biasa masyarakat setempat, maka pada saat itu yang lebih itu dikenakan zakat, yang kurang tu dimaafkan. Bagaimana dengan macam harta-harta lain selain daripada emas? Katakan dia ada kereta dah sampai 10 biji macam tu. Okey. Itu pun kira melebihi masyarakat setempat juga tu. Hatta dia ada kereta 10 biji ke, dia pun bukan boleh bawa 10 biji sekali jalan kan. Rumah 10 biji ke, benda yang bersifat kita katakan macam fizikal, contoh kita beli rumah, tanah, kereta yang tidak melahirkan keuntungan. Tetapi kalau disewakan rumah, disewakan kereta, dipajak tanah, maka hasil itu barulah kita zakatkan daripada hasil sewaan, pajakan dan jualan itu tadi. Okey, satu lagi persoalannya. Bagaimana wang yang didapati dengan hasil riba? Bolehkah dibersihkan dengan membayar zakat? Okey, wang riba ni secara pendeknya saya bagi tahu, dia memang tak boleh digunakan langsung.
Setengah orang kata tak boleh ke Ustaz, sikit tak boleh ke, sikit tak boleh ke. Guna tak guna, Allah kata siapa yang nak guna duit riba ni, dia mengizinkan perang besar dengan Allah dan Rasul. Maka tak boleh guna langsung. Okay? Bila tak boleh guna, macam mana nak buat? Okay, senang je. Dia kena bagi semua duit tu, saya sebut sekali lagi, semua duit tu kepada pihak Baitul Mal, bukan atas nama zakat, tapi atas nama wang riba ataupun wang haram yang akan diurus tadbir secara wang haram oleh pihak Baitul Mal. Ataupun cara kedua, dia jumpa mana-mana orang fakir miskin yang betul-betul fakir miskin, dia bagi semua dekat fakir miskin. Terbeliak biji mata orang fakir miskin tu dapat semua duit tu, sebab dia ada keistimewaan untuk absorb duit haram tu. Satu yang baru yang saya tahu sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak. Tapi kita akan terus bersama dengan Ustaz dan juga Nora sebentar saja lagi. Juga kita akan buka soalan kepada penonton kita. Jadi apa lagi? Terus bersama kami dalam topik zakat di Fulus. Setiap dari kita punya cita-cita dari saat kita dilahirkan. Umpama kanvas putih, bagaimana cara hidup kita dicorakkan? Namun, hidup bukan sekadar cita-cita, tetapi bagaimana kita mengekalkannya. Mari kita corakkan kanvas putih itu bersama. Demi masa hadapan yang gemilang, kami teguh bersama anda. Mengiringi setiap langkah dan cita-cita dalam kehidupan yang bersyariat. Affin Islamic, perbankan tanpa batasan. Welcome to a special episode of Reflections, a very special episode with a large group of wonderful kawan beriman, alhamdulillah. If you want to know how close Allah is to you, fanzur ila salatik. They form the foundations of at-taqarrub. Either they're far from Allah or far from dunya. Your sins, your mercy is greater than my sin. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Drawing nearer and nearer to Allah is something that the heart of every believer, no matter how close or far away they are from Allah subhanahu wa ta'ala, asks. Join me for a special set of episodes here as we talk about the concept of taqarrub, drawing nearer to Allah subhanahu wa ta'ala. Join me for these special episodes right here on dan topik kita pada minggu ini adalah zakat. Jadi sebelum kita kepada penonton, kita nak bertanyakan kepada Ustaz Ahmad Husni sekali lagi ya. Katakan seseorang itu dah pun tidak membayar zakat. Dia tak membayar zakat dalam jangka masa yang lama. Kemudian pada satu ketika dia tersedar, alamak, ini adalah kewajipan aku. Dan dia mula membayar zakat sejak itu, tetapi apa yang terjadi kepada pendapatannya yang lepas-lepas. Alright. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut fadainullahi ahaqqu an tuqda. Hutang Allah Ta'ala itu lebih berhak untuk dilunasi. Maknanya kalau dia tiba-tiba tersedar, alamak, dulu ada zakat yang tak pernah aku lakukan lagi daripada harta-harta yang telah dikumpul dahulu, maka dia boleh start qada ataupun mula menggantikan balik hutang-hutang zakat dia lah. Tapi cara nak ganti tu mesti one shot ke bukan ke? Itu terpulanglah. Kita pun tak adalah ganas sangat kan. Datang tanya baru-baru nak insaf tapi kita bayar semua. Kan? Mau terduduk dia kat situ kan. Kita mula kena memang terduduk kan. Jadi kita bagi tahu kat dia alon-alon lah ya, pelan-pelan. Relax brother relax. Okey, yang penting kena qada itu saja. Kena qada. Okey, Kak Nora mungkin ada soalan. Okey, saya ada dua soalan sini. Ya.
okey, macam mana proses zakat? Macam katalah bila saya berzakat, apakah proses tu? Maknanya pergi macam mana duit tu diagihkan, disalurkan dan ke mana dan kepada siapa? Sebab ada juga yang berlaku kadang-kadang orang macam tak nak bayar zakat lah sebab nanti saya tak sure duit saya tu pergi ke mana kan. Tak tahu. Dan yang soalan yang kedua, mana lebih afdal kalau saya nak berzakat, nak bagi pada pusat zakat ataupun bagi direct? Okey. Alright, dua soalan yang cukup baik Pertama sekali, macam mana kepada siapa yang kita akan salurkan? Baik, dalam surah At-Taubah ayat 60 Allah Taala menyeraikan 8 asnaf yang berhak menerima zakat, antaranya golongan fakir, miskin, amilin, iaitu orang yang bertugas di tentang zakat lah. Kemudian orang muallaf, saudara baru. Kemudian orang yang berada dalam ar-riqab yang disebut sebagai perhambaan, tapi dalam dunia hari ini dia ada penafsiran yang agak berbeza. Kemudian wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian ibnu sabil, orang yang berada dalam perjalanan yang keputusan wang. Dan juga wa fi sabilillah tadi yang kita sebut tadilah. Okey, wal gharimin, satu lagi orang yang berhutang. Okey, dalam 8 golongan ini, kalau di pusat penghutang zakat, kita bertugas memungut, yang mengagihkannya itu Baitul Mal. Okey, jadi Baitul Mal akan mengagih mengikut dia ada skim-skim yang dibuat berdasarkan daripada 8 asnaf ni lah. Ada skim bantuan persekolahan, ada skim bantuan kesihatan, ada skim bantuan perniagaan, macam-macam jenis bantuan yang ada lah. Jadi kita akan salurkan kepada yang berhak menerima dari kalangan asnaf. Okey, itu saya jawab dulu. Yang kedua, mana lebih afdal, kita bagi sendiri ataupun kita bagi ke pusat zakat? Okey, menurut Majma' Fiqh Islami, dia kata kalau jumlah harta kita tu banyak ni, misal kata dalam zakat kita dalam 10,000 katakan, so kita tak boleh nak bagi semua. Semua sendiri, boleh bagi sendiri tu, tapi takut-takut kita bagi sendiri tu kita tersalah pihak kita bagi. Bila tersalah pihak, kalau ikut mazhab Imam Syafi'i, kita kena qadah balik duit tu. Tak jadi zakat. Dia kira fail lah zakat tu. Maknanya tak diterima pakai. Sebab tu kalau kita ada duit yang banyak, katalah kita punya zakat 10,000, so kita boleh bahagikan lah. Okay, misalnya kita bahagikan 5,000, kita bagi kepada pihak pusat zakat, 5,000 kita cari sendiri asnaf. Tapi yang penting kena faham betul-betul lah asnaf yang berhak menerima zakat. Okey. Tapi bermakna itu tidak melepaskan apa orang kata hukum yang mewajibkan kita membayar zakat. Betul. Sebenarnya. Kita membayar itu adanya. Tetapi di mana persoalan wang itu disalurkan, itu memang tanggungjawab pihak yang berwajib lah. Kalau mereka tak laksanakan, mereka dulu akan disebat. Ya, itu dia. Oleh Allah Ta'ala. Kita ada saudara botak kita ni. Ada soalan tadi. Ustaz, kalau macam ni lah, dia tanya saya tadi. Dia tak jumpa jalan ke pusat zakat. Tak pernah jumpa lah. Tapi dia lebihkan ke masjid, ke surau kan, macam tu kan. Dia banyak macam, dia kira sedekah ke dia kira zakat ke macam tu. Agak-agak boleh dikira. Dia letak dalam tabung lah macam tu apa semua tu lah. Macam dia kerap lah. Dia asal kali masjid, surau dia bagi sedekah. Okey. Kadang-kadang orang duk anggap kita bagi sedekah umum ni, dia boleh transfer niat macam tu je. Kita kata zakat lah. Zakat ni dia special. Dia kena niat upfront. Kena niat awal-awal. Duit tu duit apa? Duit zakat, maka barulah, sebab duit zakat ni dia ada satu bentuk lain, iaitu bentuk dia pindah milik. Okey. So bila niat dia zakat, so treatment dia tu kena zakat juga, treatment zakat. Dia tak boleh treatment macam lain. So kalau sedekah, dia tetap akan jadi sedekah. Okey, sekarang ni kita ada soalan daripada penonton kita, silakan. Ya, Assalamualaikum. Saya Nurzabani Adnan dari Kuis. Saya nak tahu pendapat Ustaz, orang sekarang lebih suka bayar cukai atau lebih pentingkan bayar cukai daripada bayar zakat harta. Jadi pendapat Ustaz apa? Orang sekarang lebih penting bayar cukai sebab tak bayar cukai dia orang kena buru. Dia orang kena boleh dikenakan tindakan, tapi tak bayar zakat. Tak adalah pula saya ke datang tembak depan rumah ke, tak adalah. Setakat ni belum ada lagi lah. Walaupun memang kalau pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, memang Abu Bakar kata aku akan perang orang yang tak bayar zakat ni. Memang boleh istihar perang. Ala kulli hal, kebiasaannya begitu. Kita akan lebih takut kepada sesuatu yang bersifat
bila dia disistemkan secara wajib. Sebab tu kita sarankan agar kita upgradekan ataupun kita nobatkan zakat ni sebagai satu sistem yang perlu yang wajib dibayar oleh semua umat Islam, dan kalau boleh dikenakan juga tindakan yang serupa lah. Walaupun kita tak berniat lah nak memberi, bukanlah semuanya nak kena tindakan-tindakan kan. Selama ni pun kita banyak mendidik masyarakat untuk faham dan sebagainya, dan sehingga masyarakat faham, kesedaran tu akan timbul sendiri. Sebab itulah setakat ni yang diberikan layanan tu adalah rebate, bukannya kita kata siapa tak bayar zakat kena penjara. Ya, baik, terima kasih banyak-banyak. Dan sekarang ni untuk yang bertanyakan soalan, kita ada sagu hati kepada anda yang merupakan payung dan duta payungnya yang ni Abang Farid kita. Sekarang ni kita nak serahkan kepada yang bertanya itulah. Sila tampil ke hadapan. Kak Nora lah kita bagi. Sampaikan kepada mereka. Sebelum ambil payung tu, kita nak tanya soalan kat dia. Apakah jenis zakat yang diwajibkan kepada kita? Zakat fitrah dan zakat harta. Dua saja? Ada lagi? Boleh lagi? Boleh tak? Boleh terima. Okey, terima kasih. Ambil hadiah daripada Kak Nora. Terima kasih banyak-banyak diucapkan. Dan kepada penonton di rumah pula, kalau anda nak dapat hadiah, kena tengok full setiap minggu. Tapi minggu ini untuk kuis mingguan dan juga untuk soalan terkumpul, kita saksikan sekarang. Baik, itu dia soalan untuk penonton di rumah. Dan sekarang ini kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada sesuatu daripada Kak Nora yang ingin disampaikan kepada semua, nasihat-nasihat tersendirilah. Pertama sekali terima kasih pada TV Hijrah kerana undang saya untuk bersama-sama dengan Ustaz. Memang saya rasa topik ini memang patut kita bincang dan kita memberi kesedaran kepada semualah. Baik, yang terakhir daripada Ustaz sendiri, apakah hukumnya mereka yang mengabaikan zakat selain daripada dosa itu? Alright, selain daripada dosa, Allah Subhanahu Wa Taala ancam kita dengan orang-orang yang disebutkan yang simpan harta kekayaan daripada emas dan perak, akan disediakan semacam satu striker dalam neraka yang akan dileburkan semua hartanya dalam itu. Nampak grafik sikit tak? Yang akan dileburkan semua harta di dalam tu, dan dia akan ditekap di belakang badan dia, tepi, kiri, kanan dan di hadapan dia. Dan dia akan katakan oleh malaikat, ni rasakan duit yang kamu simpan dulu di dunia. Itu akibat dia. Cukup sekadar itu kot kalau kita bagi tahu. Dan harta zakat kalau duduk dalam duit kita lagi, dia akan rosakkan harta kita yang lain. Maka kita keluarkan untuk jaga harta kita yang lain, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Ahmad Husni bin Abdul Rahman dan juga Kak Nora. Terbuka kepada tetamu-tetamu kita. Banyak ilmu yang kita pelajari hari ini, terutamanya zakat, dan semoga kita dapat manfaat bersama, insya-Allah. Dan sekarang ni kita akan tutup program kita dan kita akan bertemu lagi minggu hadapan Jumaat 9 malam di TV Al Hijrah dengan topik yang lain pula. 30 sen lagu daripada mereka. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Berjalan di tanah gersang, mentari mencengkam dada, debu-debu di jalanan, menjadi teman setia. Tiada lain tujuanku, hati emas yang ku cari, kisahnya di hujung dunia, mengapa tak ku temui. Saya nak bagi RM5. Oh, tak boleh kakak. Kakak kena bagi RM10 juga. RM5 tak boleh. Tak boleh. Macam mana tu? Bila kita nak bagi, dia tak nak. Tapi kalau kita bagi RM10, jadi macam kita pula tak ikhlas, macam tak puas hati. Asal pula aku nak bagi RM5 tapi kau minta RM10 kan? Cuba bagi dia 50, mesti dia senyap. Kita pula je. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama Affin Bank dan Affin Islamic.